Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khabar tuan-tuan sihat sihat alhamdulillah. Tadi saya datang ni naik motor tadi. Tengok macam nak hujan. Tapi alhamdulillah sampai sini tak sempat hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya diminta untuk kongsikan dengan tuan-tuan satu topik yang diletakkan ialah berkenaan dengan tadabbur surah pilihan katanya, ataupun ayat pilihan ke surah pilihan. Sebelum kita masuk kepada tadabbur berkenaan dengan ayat-ayat pilihan ke ataupun surah pilihan ke, suka untuk kita kongsikan berkenaan dengan kalimat tadabbur itu sendiri. Sebab apabila kita nak bahaskan tentang tadabbur, maka kita kena tahulah apa maksud tadabbur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadabbur diambil daripada kalimat bahasa Arab, iaitu dabara yadburu. Pastinya dabara, presentannya yadburu. Kalau kita nak terjemahkan secara perkata, kalimat itu dimaksudkan dengan maksudnya belakang. Orang Melayu sebut dubur, ataupun Arab sebut dubur. Orang Melayu kata jubur. Maksudnya belakang, belakang. Tapi kalau kita sebut jubur tu, dia lebih kepada satu anggota lah, daripada anggota badan manusia. Adapun Arab kalau sebut dubur, itu membawa maksud belakang ataupun selepas. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW yang biasa mungkin tuan-tuan dengar, Nabi SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang namanya Mu'adz. Kata Nabi, ya Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, aku ni benar-benar cinta kepada engkau, sayang kat engkau. Wa usika alla tad'a fi kulli ataupun fi duburi kulli salatin. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, aku benar-benar sayang kepada engkau, dan jangan aku wasiatkan kepada engkau supaya jangan engkau tinggalkan pada setiap duburi salatin, penghujung salat, dengan membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, itu maksud dubur. Ataupun orang Arab biasa digunakan kalau sebut dabara an-nahar. An-nahar maksudnya siang, dabara tu maksudnya telah berlalu siang, maksud selepas. Jadi kita nak simpulkan bahawa tadabbur itu diambil daripada kalimat dabara, iaitu an-nazaru fi adbaril amri, melihat dengan ataupun melihat pada penghujung perintah. Selepas kita baca Quran, contohlah sebagai baca satu ayat, kita perhatikan balik apa yang kita baca tu. Itu maksud tadabbur. At-tadabbur juga diartikan dengan maksud at-ta'ammul fi awaqibihi. Kita ta'ammul ni, perhatilah bahasa mudahnya. Perhati, tengok betul-betul, mengamati apa yang setiap apakah perkara yang telah kita bacakan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud tadabbur. Biasa orang buat dulu ada satu program kita sertai, ada panggil dalam satu agenda dia kata, dalam satu program tu dia letakkan
tadabbur alam. Tadabbur alam. Masuk hutan, tadabbur alam, tengok ciptaan Tuhan, lalu kita mentadabbur apakah setiap yang Allah Ta'ala ciptakan itu, kekuasaannya dan juga rahsia-rahsia di sebalik penciptaan tersebut. Itu maksud tadabbur yang kita fahamilah. Dalam Al-Quran, tumpuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, afalam yadabbarul qawla, apakah mereka tidak memerhatikan? Kalau kita nak terjemahkan tadabbur itu dengan makna memerhatikan, apakah tidak mereka memerhatikan al-qawla, ungkapan ataupun firman Allah Subhanahu wa taala? Diartikan juga oleh ahli tafsir, dia kata afalam yadabbarul qawla itu dengan maksud afalam yatafahamu ma khutibu fi qaulillah ataupun fil Quranil Karim. Apakah mereka tidak yatafahamu, cuba memahami apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka daripada ayat Al-Quran. Kita, ialah kalimat faham dalam bahasa Melayu itu dipinjam daripada bahasa Arab. Arab sebut al-fahmu, kita sebut faham, kan? Tapi kalau orang Arab sebut yatafaham, faham juga, tapi dia lebih mendalam sikit kalimat itu. Maksudnya yatafaham itu cuba bersungguh-sungguh beberapa kali untuk memahami. Itu maksud. Lepas tu bila dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab digunakan kalimat yang di tengah-tengahnya itu kata kerja yang ada huruf yang ada tanda sabdu tu, dia membawa maksud berkali-kali. Contoh, Allah Ta'ala sebut huwallazi anzala minas sama'i ma'a. Allah telah menurunkan, anzala itu turun, menurunkan daripada langit al-ma'ah, iaitu air, hujanlah maksudnya. Kalimat turun juga disebut dalam bahasa Arab dengan nazzala. Nazzala itu maksud turun, tapi bila kita perhatikan kalimat nazzala yang di tengah-tengahnya itu ada sabdu, itu maksudnya penurunan yang berkali-kali. Baik itu Al-Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat nazzala. Nazzala al-furqan. Allah menurunkan beberapa kali al-furqan, ayat Al-Quran. Nak beritahu bahawa Al-Quran itu dia bukan turun sekaligus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya dia diturunkan secara berkali-kali mengikut peristiwa yang berlaku. Tapi kalau turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu Allah Ta'ala gunakan dengan kalimat anzala, turun sekaligus. Tapi turun kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril AS itu digunakan dalam bentuk nazzala. Itu yang diartikan dengan maksud tadabbur. Kita tengok setiap perkataan, kita faham dan kita cuba telusuri satu-satu. Kenapa Allah sebut begini, apa mafhumnya. InsyaAllah nanti kita akan tengok beberapa contoh daripada potongan ayat Al-Quran. Baik, tujuan kita tadabbur, tuan-tuan, adalah untuk kita tahulah apa yang Allah Ta'ala maksudkan. Sebab apabila kita tidak memahami apa yang kita baca, ini satu benda yang sangat rugi. Saya bagi satu kesimpulan. Saya dengar satu ceramah daripada seorang ustaz. Ustaz ni kata apa? Orang yang tidak mentadabbur ataupun tidak memahami potongan bacaan Al-Quran yang dia baca, dia dapat pahala, itu tak nafilah. Setiap huruf sama dengan 10, itu tak nafi. Tapi memahami itu, dia kata ibarat macam seseorang yang membaca surat khabar tapi dia tak faham apa mesej yang nak disampaikan surat khabar. Dia boleh baca lancar tak baca, kan? Dia tahu kalimat tu nak disebut macam mana, apa semua, kan? Tapi dia tak faham, kan? Daripada ujung ke ujung dia baca tu, apa mesej yang nak disampaikan, dia tak tahu. Ataupun dia baca buku, dia tak tahu daripada A sampai Z, dia tak tahu. Dia baca boleh tapi tak faham. Itu agak merugikanlah dari sudut kefahaman terhadap apa yang nak disampaikan ataupun mesej yang nak disampaikan. Tuan-tuan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang Islam ni kita sangat berhajatlah kepada tadabbur, kerana antaranya kata ulama, saya nak kongsikan dulu beberapa poin sebelum kita masuk kepada beberapa potongan ayat Al-Quran insya-Allah. Dia kata berhajatnya kita kepada tadabbur ayat Al-Quran adalah kerana
Al-Quran itu, ataupun minta maaf, hati kita ni dia perlukan kepada ubat. Hati kita ni perlukan kepada ubat. Perlukan kepada satu ubat yang boleh merawat hati kita, yang dikatakan sebagai wahsyah. Wahsyah ni buas. Hati manusia ni buas, tuan. Buas tak buas, dia kata Nabi SAW, berbolak-baliknya hati itu lebih laju daripada menggelegaknya air dalam ceret yang panas. Kan air panas menggak, laju, kan? Tapi hati manusia tu lagi laju bolak-balik dia berbanding dengan air yang menggelegak. Sebab tu Nabi kata pagi dia beriman, petang dia kufur. Tak payah kita pagi, tuan, sekejap je. Ikhlas elok ni, tengah-tengah ikhlas, ada orang tengok terus riak. Contoh, terus rasa macam aku seorang yang buat begini, orang ni tak buat. Dia rasa macam-macam, hati bercampur bau. Itu sebablah hati dalam bahasa Arab diartikan dengan maksud al-qalbu. Maksudnya bolak-balik. Al-qalbu itu maksudnya bolak-balik qalbu. Ala kulli hal, untuk meredakan bolak-balik itu ataupun untuk merawat perkara itu, mesti kita memahami dan juga mentadabbur potongan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah, tuan boleh simak nanti, surah Yunus ayat 27-28. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, peringatan, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan ubat bagi apa yang ada dalam dada. Apa yang ada dalam dada itu hati, ya. Allah sebut sudur, dada, tapi yang dimaksudkan adalah al-qalbu. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia baca potongan Al-Quran, dia tahu Al-Quran itu adalah rawatan untuk hati dia yang liar tu, ya, hati yang liar. Kemudian ayat sambungan ayat 58. Baik tuan-tuan, ayat 58 tu saya tak baca lah, sebab poin pada ayat tu adalah pada ayat 27, iaitu syifa, ubat. Baik. وقد حذر الله تعالى عباده المؤمنين من مغبة التمادي في هجر القرآن فتكون نتيجته قسوة القلب. Dia kata apa? Allah Ta'ala telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, betapa bahayanya kalau kita ni menjauhkan diri daripada Quran. Kita tak jauhkan diri daripada Quran, kita duk baca, kita duk alunkan bacaan itu, kita mengingat beberapa potongan ayat Al-Quran, bahkan surah-surah pun kita hafal. Tetapi maksud hajril Quran itu, menjauhkan diri daripada Al-Quran itu, ialah dengan maksud tidak memahami apa yang Allah sampaikan, mesej yang disampaikan. Lebih daripada kita membaca, lebih daripada kita menghafal, kita nak faham apa benda yang Tuhan suruh kita buat ni. Dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-16, ini kata Allah Ta'ala, surah Al-Hadid maksudnya besi. Tuhan cerita tentang hati. Kalau nak dikaitkan, hati itu kerasnya macam besi, bahkan lebih, ya. Besi pun boleh dilembekkan, tapi hati manusia ni kalau dia tak nak lah tuan. Kata Allah Ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ataupun firman Allah Ta'ala Al-Quran dalam surah Al-Hadid ini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Masih belum sampaikah, masih belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka itu tunduk mengingati Allah? Kita beriman dah tuan-tuan, ni Tuhan sebut
Alam ya'ni lilladzina amanu, telah beriman. Tapi Tuhan persoalkan, belumkah sampai waktunya orang beriman itu hati mereka tunduk kepada zikrullah wa ma nazala minal haqqi, dan tunduk kepada apa yang telah Allah Ta'ala turunkan daripada kebenaran, yakni Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kepada mereka itu Al-Kitab. Sebelum kita ni ada manusia yang telah diberikan Al-Kitab. Fatala alaihimul amad, tempoh masanya lama. Faqasat qulubuhum, hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, bila keras maka kebanyakan di kalangan mereka itu adalah orang-orang fasik. Dia menjadi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah. Ini kata Muhammad bin Ka'ab rahimahullahu ta'ala, seorang ulama, mentafsirkan ayat ini. Muhammad bin Ka'ab rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini diturunkan kepada para sahabat. Sahabat ni tuan, sahabat. Masa tu kalau kita perhatikan, sahabat duduk di kota Mekah yang beriman dengan Rasulullah pada peringkat awal, duduk di kota Mekah, mereka hidup dalam keadaan susah. Kan? Falamma hajaru asabur rifi wan ni'mah, bila mana mereka berhijrah duduk kat Madinah. Madinah ni kota kesenangan lah tuan-tuan. Yalah, ada peperangan, ada peristiwa itu dan ini, tak nafikan. Tapi nikmat tu mula ada. Saat itu dia kata mereka mula rasa futur. Futur ni maksudnya rasa macam malas, rasa macam okey dah ni kan, hidup kita ada keluarga tu senang, yang bisnesnya, yang ada kebun dan sebagainya, okey. Faqasat qulubuhum, hati mereka itu keras. Ada keras. Ada jadi lihat bila ajak perang, ada juga sahabat radhiyallahu anhum. Kita tidak mencela sahabat, sebab kata ulama hadis, as-sahabatu kulluhum udul, sahabat ni semua adil, semua baik belaka. Tapi adalah sebab mereka juga manusia seperti mana kita, adalah fitrah manusia tu ada, maknanya pada hati mereka, pada diri mereka ada perasaan itu. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini untuk mengingatkan mereka supaya tak lalai. Bila mana mereka lupa, tidak kembali kepada Al-Quran, tak faham apa yang Allah Ta'ala sebutkan, faqasat qulubuhum, hati jadi keras. Sebab itu tuan-tuan, kita kena memerhatikan potongan-potongan ayat Al-Quran supaya kita dapat, dia kata apa, bila kita tadabbur Al-Quran, tujuan kita baca Quran, tujuan kita mentadabbur Al-Quran adalah untuk mengislahkan hati kita, memperbaiki semula hati kita yang mungkin rosak. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Ada beberapa potongan ayat saya nak kongsikan dengan tuan-tuan daripada surah An-Nisa ayat 82. Dalam surah An-Nisa ayat 82 juga ayat yang sama. Kalau tak salah saya ni, dia punya pattern ayat dia sama je. Pada surah Muhammad ayat 24. Allah Ta'ala kata apa? Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur akan ayat Al-Quran? Imam Al-Qurtubi dia kata apa? Allah Ta'ala abal munafiqina bil i'radi anit tadabburi fil Quran wa tafakkur fihi. Allah Ta'ala menempelak orang-orang munafik kerana mereka itu tidak tadabbur Al-Quran. Dia baca, tapi dia tak faham apa yang dia baca. Kemudian daripada surah Al-Mu'minun ayat 68, kata Allah Ta'ala, afalam yadabbarul qawla, tadi yang kita baca di awal tadi. Apakah mereka tidak mentadabbur al-qawla, firman Allah Ta'ala lah. Itu surah Al-Mu'minun ayat 68. Kemudian daripada surah, ada surah apa ni? Surah Al-Furqan ayat 30. Nabi SAW, ini Allah Ta'ala cerita semula dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 30. Kata Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul telah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku mereka telah menjadikan Al-Quran. Ittakhadhu tu asal makna dia mengambil, tapi diartikan dengan maksud menjadikan Al-Quran itu mahjura, ditinggalkan. Macam mana ditinggalkan? Saya dah sebut tadi, Al-Quran ni tak pernah ditinggalkan. Bahkan orang yang
cinta kepada Al-Quran itu, dia bahkan tampal dekat dinding rumah dia, kan? Dia buat khot-khot apa sebagainya lah. Kenapa? Kerana dia cinta kepada Al-Quran. Tapi Nabi mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ditinggalkan macam tu. Mahjura diambil daripada kalimat hijrah. Hijrah ni tinggalkan, hijrah daripada Mekah ke Madinah. Mahjura itu ditinggalkan. Baik. Bila ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dia kata apa? Taraka tadabbur ataupun taraka tadabburahu wa tafahhumahu min hijrani. Meninggalkan tadabbur dan memahami potongan ayat Al-Quran itu diertikan dengan maksud meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Maknanya kau bacalah macam mana pun, tapi kau tak faham maksudnya, tidak mentadabbur apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, mesej yang nak disampaikan, itu dikira engkau telah meninggalkan Al-Quran. Sama juga dengan apa yang disebutkan oleh anak murid kepada Ibnu Katsir, iaitu Ibnu Qayyim. Dia kata meninggalkan Al-Quran itu ada banyak jenis. Tak baca pun diartikan dengan meninggalkan Quran. Kata merendah-rendahkan, tak mau dengar pun, itu diartikan sebagai meninggalkan Al-Quran. Dan salah satu daripada maksud meninggalkan Al-Quran ialah meninggalkan tadabbur serta meninggalkan kefahaman terhadap apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan. Maka dengan sebab itu, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita janganlah menjadi seperti orang-orang Yahudi yang mana mereka itu diturunkan kitab At-Taurah, tapi mereka tidak mengambil betul-betul pengajaran daripada kitab Taurah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-5. Ini panjang sikit. Kata Allah, "Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar." Kamathalil himar. Himar seperti keldai. Kamathalil himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang mereka itu memikul At-Taurah, kitab Taurat. Kemudian mereka tidak memikulnya, tak memikulnya secara bersungguh-sungguh. Itu ibarat seperti himar yang memikul buku. Keldai bawa buku, tanggung buku. Kita kata kalau dia tanggung buku ni, dia cerdik lah, banyak buku kat rumah dia. Tapi himar boleh baca apa, tuan-tuan? Itu maksudnya. Kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaum. Seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mereka itu telah mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Itu penutupnya. Tuhan sebut mereka orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Maka kita gunakan kesempatan kehidupan kita di muka bumi ini untuk memahami potongan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum tadabbur Quran. Sebelum kita masuk kepada ini, saya tengok masa sambil-sambil, tuan-tuan. Bagus juga jam ada kat depan. Tu dia tengok ya. Tu ada satu tempat tu, satu surau tu, dia letak dah jam, tapi bila dah bunyi tik-tik, saya kata boleh berhenti ke? Dia kata lagi 10 minit. Lagi 10 minit, ustaz-ustaz tuan-tuan, dia akan lagak 20 minit. Hadap je lah. Jadi kita tengok tu ni, insya-Allah. Baik, tuan-tuan ya. Hukum tadabbur Quran. Kita bawa potongan Al-Quran, kita bawa potongan ayat Al-Quran yang kita sebut tadi lah, lebih kurangnya. Pertama, tuan-tuan boleh tengok daripada surah An-Nisa ayat 82. Surah An-Nisa ayat 82. Afala, tadi yang kita baca tadi lah. Ini panjang sikit, dia sambung di hujungnya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak tadabbur terhadap Al-Quran? Lalu kata Allah, kalaulah sesuatu itu datang daripada selain Allah,
pasti mereka akan dapati pada perkara tersebut khilaf yang sangat banyak. Quran ni dia tak ada khilaf. Kalaupun mungkin khilaf dengan akal manusia, itu logik manusia. Logik manusia je. Tapi hakikat kebenaran itu ada dalam Quran. Dulu Quran pernah ceritakan, bukan Quran. Dulu nama apa? Aristotle, golongan falsafah. Mereka telah menyatakan bahawa manusia diciptakan daripada betul air mani, tapi air mani itu macam mana tafsiran air mani itu? Ini dibawakan perbincangan ini, tuan-tuan pun lebih alim daripada saya bab biologi ni kan. Syekh Zindani guru kami, dia bahaskan, dia kata macam-macam teori manusia ni diciptakan, dia duduk dalam kandungan. Dia kata, manusia ni daripada air mani, tapi yang terlibat hanyalah air mani lelaki, perempuan tak terlibat. Ada yang kata benda tu dah ada dah dalam ovum perempuan, lelaki datang hanya untuk mengaktifkan saja. Macam-macam teori. Akhirnya bila diteliti daripada ayat Al-Quran, Tuhan kata apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu daripada nutfah, air mani, amshaj yang bercampur. Kalimat amshaj itu saja perbahasanya mengikut kajian saya ni panjang ni tuan-tuan. Tuan-tuan lebih maklumlah daripada saya kan. Tapi dengan kalimat amshad itu maksud memperhatikan setiap potongan ayat Al-Quran. Yang itu tidak pernah dibahaskan oleh ulama dahulu berdasarkan kepada hasil kajian yang adanya alat-alat yang sangat canggih lah kan. Mereka hanya membahaskan campuran air mani lelaki perempuan, itu saja. Setakat itu saja. Tapi perbahasan detailnya itu orang-orang terkemudian yang membahaskan pada tahun yang keberapa, tuan-tuan lagi tahu pada saya. Pada kalimat amsyad sahaja. Jadi, kalau ianya datang daripada selain manusia, selain daripada Allah Ta'ala, pasti akan berlaku khilaf yang panjang. Orang ni kata macam ni, orang ni kata teori siapa tu? Manusia daripada teori siapa tu tuan? Darwin. Itu kawan ni kata begini, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata macam ni. Quran kata senang je. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak cipta di muka bumi ni khalifah. Lalu dicipta siapa? Nabi Adam AS. Tak ada pun timbul cerita teori manusia itu daripada makhluk yang tertentu. Jelas Quran. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau datang daripada selain pada Allah Taala, pasti akan berlaku khilaf yang panjang. Lepas tu bila berlaku sesuatu benda khilaf di kalangan kita ni, Tuhan kata, pulanglah semula kepada Al-Quran. Selesai. Satu. Yang kedua, hukum tadabbur Quran. Disebabkan tadilah, maknanya kalau datang dari manusia akan berlaku khilaf, tapi datang daripada Allah, satu, penyelesaiannya ada. Yang kedua, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah Muhammad ayat 24 tadi kita baca di atas tadi ya. Apakah mereka tidak tadabbur akan Al-Quran ataupun hati mereka sudah pun terkunci? Kunci hati dah habis lah. Baca bila macam mana ayat Quran, dia relax, tak ada masalah, dia okey je, dia tetap buat dosa macam biasa, lagi aktif dia punya rompakan-rompakan. Kejahatan dia semakin menjadi-jadi. Kenapa? Kerana hati mereka telah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Habis kunci biar tak ada dah. Baik. Kemudian daripada yang ketiga, hukum tadabbur Quran. Ini dibawakan ayat Quran nanti kita bahaskan. Daripada kalam para ulama, antaranya Qurtubi juga Imam Suyuti. Ini surah apa ni? Ini tak ada surah apa ni tuan. Tapi surah ini ataupun ayat ini daripada muka surat 29. Kita cuba tengok ada tak Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang telah kami turunkannya kepada engkau mubarak, penuh dengan ataupun diberkati. Liyadabbaru, itu tujuannya. Kenapa diturunkan daripada Allah Ta'ala kepada manusia? Sebab apa? Tujuannya liyadabbaru ayati, untuk mereka itu tadabbur akan ayat-ayatnya. Waliyatadhakkara ulul albab,
dan supaya orang yang diberikan akal fikiran al-albab ni, mereka itu mengambil pengajaran. Itu yang ada MRSN ulul albab tu. Ulul albab, orang-orang yang ada kepandaian, kecerdikan, mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kata Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi dia buat kesimpulan begini. Daripada ayat yang kita bacakan tadi tu, 3 ayat tu, Imam Qurtubi kata wujub tadabbur fil Quran, wajib tadabbur Al-Quran, wajib, untuk mengetahui maknanya. Itu Imam Qurtubi. Yang kedua saya bawakan Imam As-Suyuti. Banyaklah tapi saya ringkaskan kepada 2 saja, sebab 2 nama ni yang biasa kita dengar, Qurtubi, Suyuti. Kata dia, tadabburul kalam biduni fahmi ma'anihi la yumkin. Dia kata tadabbur kalam, kita tadabbur kalam tanpa memahami makna-makna perkataan, la yumkin, tak boleh ya. Tidak mungkin benda itu berlaku. Fal'adatu tamna'u an yaqra'a qaumun kitaban fi fannin min al-'ilmi kat-tibbi wal hisabi wa la yastashrihunahu. Dia kata adat kebiasaan menghalang seseorang itu membaca sesuatu buku daripada pelbagai seni ilmu yang ada, bidang ilmu yang ada, seperti perubatan, ilmu al-hisab, ilmu matematik dan sebagainya lah. Tapi dia tak dihuraikan. Tengok benda ni kan. Fa kaifa bi kalamillah, bagaimana pula dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka kena tadabbur. Baik tuan-tuan, di hujung ni saya nak kongsikan di bawah sekalian, kita nak ambil sedikit 2-3 ayat ataupun potongan daripada surah Al-Mulk untuk kita tadabbur sikit. Ini tadabbur ni kalau kita nak ambil daripada satu kalimat tu banyak dah tuan-tuan, panjang perbahasannya. Tapi kita ambil sikit-sikit, saya pun saring daripada apa yang telah saya ulang kaji tengok untuk kita kongsikan pada pagi ni. Dalam surah Al-Mulk, kenapa saya ambil surah Al-Mulk? Sebab tuan-tuan dah baca surah Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman, ini daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, kalaulah kami dengar dulu dan kami dulu ni naqil, berfikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kami tidak menjadi orang-orang yang duduk dalam api neraka as-sa'ir. Ini kata Allah daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Kita ambil pada kalimat au naqil. Kalaulah kami dulu begini fikir, baca Quran dan kita fikir, tadabbur setiap perkataan yang dalam Quran, agak-agak sesat tak manusia itu? Tak sesat. Tapi disebabkan keras hati dia tak perhati pun apa yang Tuhan perintah, maka dia langgar. Disebabkan dia tidak tadabbur, tidak memahami mesej yang Allah sampaikan, dia langgar habis. Dia ikut nafsu dia. Pada dia boleh, pada dia tak boleh, pada dia persoalkan itu, persoalkan ini, sebab dia ikut logik dia. Tapi kan Allah Ta'ala sebut au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami kena fikir dulu ni, InsyaAllah dah tak ada ayat, pasti kami tidak berada di dalam neraka as-sa'ir. Tapi disebabkan tak fikir, Tuhan ciptakan kita ni, bila kita keluar daripada perut ibu kita, untuk apa tuan? Untuk kita berfikir, untuk kita belajar lah. Sebab itu Tuhan ciptakan apa? Bila kita keluar daripada perut ibu kita, Tuhan sebut apa? Ini daripada surah An-Nahl ayat 78. Ibu ayah sekalian boleh tengok, boleh tandakan pada muka surat 275. Kata Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa langsung. Tak tahu langsung apa. Keluar tu teriak ya. Wah kan. Itu wa ja'ala lakumus sam'a. Tuhan jadikan untuk kamu itu as-sam'a, pendengaran. Wal absara, dan penglihatan. Wal afidah, dan juga akal fikiran. Kata Allah, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Apa maksud syukur? Bukan sebut terima kasih Tuhan cipta saya, okey, selamat tinggallah, aku ikut jalan aku. Tak. Makna syukur ialah kita mengikut titah perintah Allah
Apa yang Tuhan perintahkan kita ikut, apa yang Tuhan larang kita tidak. Itu maksud syukur. Bukan syukur dengan maksud Alhamdulillah, ba'din, lepas tu ronggeng kan. Tak mau gitu. Dia syukur maksudnya ikut perintah Allah itu. Saya ingat saya pernah kongsikan itu tuan. Saya datang kat Surannya 3 kali lah. Saya ingat kali kedua kot, kali pertama saya kongsikan tentang makna sebenar tentang syukur. Tuan-tuan tengok balik rakaman. Dia ada rakaman dekat. Kalau dalam nikah lah Facebook kan. Kalau Facebook 30 hari lepas dah tak ada. Tuan-tuan boleh tengoklah ceramah Ustaz tentang makna syukur yang sebenar. Allah dah cipta pendengaran, cipta penglihatan, cipta akal fikiran supaya kita bersyukur ikut perintah Allah Ta'ala. Tapi manusia kata apa? Wa qalu law kunna nasma'u na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau fikir dulu, kita akan duduk dalam ni. Tapi sebab kata tak fikir, dia tak gunakan afidah yang Tuhan cipta. Maksud afidah tu maksudnya fikir, akal. Maka ketika itulah menyebabkan manusia itu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Satu. Yang keduanya kita boleh tengok juga daripada surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, ayat yang hampir sama dengan surah An-Nahlu tadi ni. Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut ibu kamu tu. Surah Al-Mulk juga ayat 23. Kata Allah, Qul huwallazi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tadi la'allakum tashkurun. Dekat sini qalilan ma tashkurun. Kata Allah, katakanlah oleh engkau yang Muhammad, huwallazi ansha'akum, dialah yang telah menciptakan kamu. Ansha'a ni maksud bahasa Melayu terjemahkan mencipta kalau tafsirnya, tapi ansha'a ni maksudnya penciptaan secara berperingkat-peringkat daripada air mani. Kemudian naik jadi gitu, naik jadi gini sampai proses kamu keluar. Itu maksud ansha'akum. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia telah menjadikan untuk kamu as-sam'a wal absara wal afidah. Afidah ni kat sini boleh, kat sini pun boleh. Akal lah maknanya supaya manusia berfikir. Dia tengok semua apa yang dia ada tu, dia dengar, lalu dia berfikir, dia mengikut perintah Allah. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sikit sangat di kalangan kamu yang bersyukur. Maksudnya yang betul-betul mengambil pengajaran daripada apa yang aku sampaikan ni, sikit saja manusia. Yang lain tu ramai yang kufur, yang main tak ikut apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Baik, kalau tuan-tuan tengok sikit lah, kalau kita perhatikan sikit lagi tuan. Ni boleh sampai ke mana? Kita syuruk, syuruk tadi tengok dalam pukul 7.2 minit. Ni 7.3 minit, lebih 10 minit. Esok cuti. Saya boleh sampai pukul 7 subuh, boleh? Boleh tuan eh? Saya minta izin dulu. Takut tuan-tuan depan okey dalam hati tak pandai aku nak makan nasi lemak. Tak luar ada nasi lemak tuan. Bagi yang main awal ni tak nak saya main lambat, nampak nasi lemak ni tu. Baik, kalau tuan-tuan perhatikan daripada surah An-Nahlu tadi dan juga surah Al-Mulk, ayat yang hampir sama, surah An-Nahlu ayat 78, Allah kata wallahu akhrajakum. Surah Al-Mulk ayat 23 ni huwallazi ansha'akum. Allah pada surah An-Nahlu, Al-Mulk bunyinya huwa. Siapa huwa tu? Huwa tu Allah. Itu kata ulama tafsir, dia kata at-taqriru bi ifradillah fi khalqi makhluqat. Allah Ta'ala telah mengikrarkan, menetapkan bahawa yang mencipta kamu ni wahai makhluk adalah Tuhan yang Esa. Ayat An-Nahlu Allah, ayat Al-Mulku huwa. Nak beritahu dia yang ciptakan, tak ada orang lain. Tak suruh bangga dirilah aku ni. Tak, Tuhan yang ciptakan, Allah yang ciptakan. Dan dalam surah An-Nahlu tadi yang kita baca ayat 78, Allah Ta'ala sebut 3 juga, As-Sam', Al-Absar, Al-Afidah. Surah Al-Mulk pun sama juga, As-Sam'u, Al-Absar, Al-Afidah. Saya cuba semak. Saya ni persoalan saya timbullah. Bila saya ulang kaji ayat ni, saya tengok kenapa dalam dua-dua ayat ataupun kebanyakanlah ayat, bukan kebanyakan, boleh dikatakan semua, bila disebutkan pendengaran, Allah Ta'ala sebut as-sam'u dengan kata singular,
As-sam'u. Baik daripada surah An-Nahl, baik daripada surah Al-Mulk, baik daripada surah-surah yang lain, Tuhan akan sebut dalam bentuk mufrad ataupun singular. Pendengaran. Tapi bila sebut penglihatan, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk plural, al-absar. Saya tengok balik, ini masuk tadabbur. Kalau tuan-tuan ada masa tadabbur tengok kenapa begini-begini. Betapa telitinya Allah Ta'ala, Nabi Fitri. Betapa telitinya Allah Ta'ala dalam menyebutkan satu perkataan itu memang tak boleh persoalan. Lalu kata ulama tafsir, dia kata disebutkan pendengaran itu dengan maksud ataupun dalam bentuk mufrad ataupun singular itu kerana dia bagi perumpamaan begini. Dia kata manusia bila mendengar banyak benda dia dengar. Kipas, saya cakap, saya tengah betul ni, tuan-tuan dengar kan? Kawan sebelah sembang, macam-macam lah kita dengar macam-macam ni. Bunyi hujan lah kalau hujan kan. Tapi yang boleh kita tangkap satu je. Sebab itu digunakan dalam bentuk mufrad. Cakap ni orang ramai ni, majlis ramai, tapi kita sembang dengan member kita, kita dengar apa yang dia cakap je. Orang lain punya suara tu dia macam angin-angin saja. Walaupun kita punya pendengaran ni dapat tangkap semua suara-suara yang datang, tapi hanya satu saja yang betul-betul masuk ke telinga kita. Sebab itu disebutkan dalam bentuk mufrad, singular. Manakala al-absar disebutkan dalam bentuk jamak, kerana mata kita ni walaupun kita tengok satu tapi kita nampak banyak. Sebab tu kita menghasilkan satu luahan daripada mulut kita, cantiknya. Sebab apa? Sebab dengan satu pandangan kita nampak semua. Saya masuk surau ni, ya Allah, kipas ada, aircon ada. Tidak nak guna kipas kan, nak guna aircon kan? Dia soal. Lampu warna putih, nampak khot-khot, ada ni kan. Akhirnya kita simpulkan kata cantik. Itu sebut al-absar. Satu. Tapi kalau tengok satu benda je kan, dia kata rumah saya cantik lah, jom pergi rumah saya, kita mau pergi. Lalu dia tunjuk apa? Dia tunjuk rak kasut. Tuan-tuan nak kata apa? Tapi kalau rak kasut tu dipadankan dengan rumah dia yang sebesar alam tu kan, dengan cat yang cantik, dengan susun atur yang cantik, akhirnya dia keluarkan perkataan cantik rumah. Ada sebut al-absar. Wal afidah, sama juga afidah disebutkan dalam bentuk jamak. Kenapa? Kerana manusia akhirnya dia akan fikir. Tengok banyak benda, dia fikir. Dia fikir. Satu kesimpulan, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Tapi kalau dia keluarkan satu kesimpulan, Tuhan itu tak ada, something wrong pada hati dia. Sebab apa? Dia tengok Allah Ta'ala ciptakan langit. Dia tengok Tuhan ciptakan burung yang terbang di udara. Dia tengok kapal terbang ke atas tu. Tapi dia tak boleh nak fikir, kata yang bagi benda tu tak jatuh siapa dia? Tuhan, iaitu Allah. Baik, saya kongsikan satu ayat lagi. Dalam surah Al-Mulk juga. Ayat ke berapa ni? Ini ayat berapa ni? Kita tanya tuan-tuan. Surah Al-Mulk lah. Surah Al-Mulk, tuan-tuan baca. Aku yang sekali baca. Kata Allah, awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Kata Allah, tidakkah mereka melihat kepada burung yang terbang di atas? Safat. Safat tu maksudnya mengibarkan sayap, wa yaqbid dan menutup sayap. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak menahan burung itu daripada jatuh melainkan Tuhan yang Maha Pengasih. Boleh tak kalau dia terbang? Kipas tak terbang, tuan-tuan. Ni ayam ke burung ni? Tak, burung tapi tak terbang. Siapa yang bagi dia terbang tu? Ma yumsikuhum illa ar-Rahman. Tidak menahan mereka itu daripada jatuh melainkan Tuhan yang Maha Pengasih. Lepas tu kita tengok pula bagaimana Tuhan ciptakan burung, badannya yang ringan, sayapnya yang lebih berat daripada badan. Semua itu adalah untuk kita berfikir. Untuk kita fikir apa yang Tuhan ciptakan, betapa hebatnya Tuhan, betapa detailnya Allah Ta'ala menciptakan satu binatang. Pilih satu burung, banyak jenis burung, spesies burung ni macam-macam. Pilih seekor saja ataupun pilih satu jenis saja. Tak payah tengoklah burung helang, tengok burung pipit sudahlah. Kaji kat dia pun tak habis. Habis humor kat burung pipit je, tuan-tuan. Profesor pakar burung pipit je. Profesor pakar burung helang lain pula.
Dia pakar burung helang tapi pada sayap saja. Pakar pada sayap, dia tak pakar pada mata, tak pakar pada paruh, dia pakar pada sayap. Sebab apa? Kerana terlalu luas ilmu yang Tuhan turunkan untuk kita. Itu pun Tuhan kata sikit, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sikit je aku bagi kat hangpa ni. Itu pun kita tak pakar semua benda. Kita tahu tapi tak pakar lah. Dan kalau dia pakar pun dia pakar pada bidang dia saja. Betapa hebatnya Tuhan. Baik, itu di surah Al-Mulk. Kita kaitkan juga daripada surah Fatir ayat 41, lagi 3 minit tuan. Kata Allah Ta'ala, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Maaf. Sebelum tu. Daripada surah Al-Mulk tadi tu, kita kaitkan dengan satu surah surah An-Nahl juga, masya-Allah. Lebih kurang sama Surah An-Nahl ayat 79. Ayat 79. Kata Allah Ta'ala, alam yarau ila at-tayri, sama juga. Kalau dalam surah Al-Mulk awalam ada wa kat situ. Dalam surah An-Nahl tak ada wa, alam saja. Alam yarau, ni kerja rumah tuan-tuan lah. Kalau rajin lah kan. Tuan-tuan semak tanya ustaz-ustaz lain. Ustaz, apa beza awalam dengan alam? Macam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu tak ada wa kat tengah-tengah. Tapi dekat surah Al-Mulk ni ada awalam. Apa beza dia? Tanyalah mana-mana ustaz kita yang tuan-tuan ada masa dengan mereka, tanya. Baik. Apa surah An-Nahl kata? Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis sama' ma yumsikuhunna illa Allah. Kata Allah, tidakkah mereka melihat kepada burung? Sama juga, tak tengok kepada burung. Tapi dalam ayat ni kata Allah, musakhkharatin fi jawwis sama', yang dimudahkan untuk mereka terbang di jauh ni apa? Di udara, di langit lah di ruang, jauh ni ruang as-sama', langit. Ma yumsikuhunna illallah, tidak menahan mereka daripada jatuh melainkan Allah Ta'ala. Kalimat yumsiku. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar tanda kepada kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tengok burung ni tuan-tuan, boleh beriman tu. Tapi sebab apa tak beriman? Sebab apa tidak menambah iman? Sebab dia tutup hati dia. Dia tak ada fikir. Dia tengok cantik burung, dia tak fikir siapa yang cantik dia. Betapa detail, berapa banyak bulu yang ada kat burung. Ini sebenarnya tuan-tuan untuk mengingatkan kita betapa sebenarnya Allah Ta'ala itu maha hebat. Lagi 2 ayat saya kongsikan, saya tutup tuan-tuan. Surah Fatir ayat 41 yang saya sebut tadi. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menahan langit dan juga bumi daripada lenyap. Wa inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Kalaulah tiada Tuhan yang menahan langit dan bumi itu, maka akan hancurlah kita ni kan. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penyantun lagi maha pengampun. Tuan-tuan tengok ayat tu cerita tentang langit dan bumi, kemudian Tuhan tutup dengan Allah Ta'ala tu maha penyantun. Baik, dia kasih kat kita ni tuan. Allah Ta'ala kasih kita. Boleh je tiba-tiba langit tu nak jatuh hempap kita, boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Tiang kan dah. Ada tiang pun cari tak, mana tiang langit? Tak ada tuan. Tapi dia tak jatuh. Sebab apa? Innahu kana haliman. Sebab Tuhan tu maha penyantun. Dia sayang kat kita. Itu maksudnya. Baik, yang terakhir. Kata Allah, alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulk tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ard illa bi idnihi innallaha bin nasi la raufur rahim. Tuhan sebut, tidakkah kamu melihat bahawa Allah telah ciptakan untuk kamu, telah berikan kepada kamu apa yang ada di bumi. Makanlah apa kamu nak makan kat bumi ni. Ambillah apa yang kamu nak ambil hasil bumi ni. Dipersilakan. Petroleumnya, apa ammonia penyumpat, REE, itu semua tu hampa punya tu. Sakhkhara lakum ma fil ardi. Dan Tuhan sebut wal fulk, dan kapal. Tajri fil bahri bi amrih, berlayar dengan perintah Tuhan, dengan arahan ataupun dengan kebenaran daripada Allah. Wa yumsikus sama', dan dia menahan langit daripada jatuh ke bumi. Innallaha bin nas la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu dengan manusia dia sangat belas kasihan. Surah Al-Hajj ayat 65. Tuan-tuan dan puan Allah SWT,
Moga-moga dengan beberapa potong ayat Quran yang kita kongsikan ini dapat kita ambil pengajaran. Saya kongsikan untuk pertama sekali untuk diri saya sendiri yang bercakap ni, dan juga untuk ibu ayah sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, agar kita ni menjadi hamba Allah yang akhir sekali kita tahulah destinasi kita kat mana, insya-Allah. Kalau kita ni orang baik, insya-Allah kita akan jumpa semula di syurga. Nauzubillah daripada kita bertemu dalam api neraka. Nauzubillah. Tapi kita mohon jugalah keampunan daripada Allah Taala di atas dosa-dosa kesilapan kita yang kita sengajakan ataupun yang tidak kita sengajakan. Yang penting sekali kita memahami apa yang Allah Taala nak sampaikan kepada kita daripada potongan-potongan ayat Al-Quran yang baik itu daripada Allah Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin wa fi Suriya wa fi Kashmir wa fi kulli makan. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.